والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Kita sentuh sebelum ni tentang bersuci. Sebelum tu kita refresh sikit. Ulama susun fiqh ni mengikut 4 topik besar. Pertama ibadat, kemudian muamalat, kemudian munakahat, kemudian jenayah. Dalam 4 topik besar tu, yang banyak ulama kita tekankan ialah ibadat, yang mana kita tak dapat tidak kena settle hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dalam bab ibadat tu pula, yang paling utama semayang. Sebab hak tu yang paling banyak kita buat setiap hari. Puasa setahun sekali wajib, zakat setahun sekali wajib, haji semua hidup sekali, umrah. Jadi yang paling penting semayang. Dalam banyak bab ibadat, yang paling rumit sebenarnya semayang. Sebab apa? Dia ada fasa sebelum dan fasa membuat. Sebelum tu maksudnya, sebelum kita nak masuk dalam semayang tu, pertama kita kena bersih, suci. Jadi sebelum kita cerita bab bersih tak bersih ni, kita kena tahu najis tak najis, ada berapa jenis najis. Dan bila masuk bab suci, ulama gariskan pula bersuci itu macam mana, apa alat untuk bersuci. Dalam banyak alat untuk bersuci, yang paling utama air. Air itu pula ada berapa jenis, maka ulama klasifikasikan detail perkara itu. Kita yang mari akhir zaman ni, buka aja kitab fiqh terus faham mengaji sudah. Ulama dulu dah gali habis, dah renggah habis dah Quran hadis. Kau sahabat, ijma' ulama, bab masalah musalah istihsan, kau sahabi semua bincang habis, debat buhlah kita mai akhir zaman ni baca ya. Baca amal terus. Jadi tak jadi teruk, jadi mudah. Ya, sebab kita ni, title kita ni orang awam. Orang awam maksudnya nak baca Quran pun jenuh nak cari baris. Nah, tu kalau tanya pula baris pasal apa, baris atas, baris bawah, pening tak boleh jawab. Alif lam tu pula, alhamdulillah tu, alif lam tu ada berapa jenis, tak boleh nak jawab. Ayat tu maki ke madani, tak boleh jawab. Maki tu pula ada berapa level, madani ada berapa level, apa maksud maki madani, jenuh cerita. Mana nasih, mana mansuh, mana am, mana mutlak, mana muqayyad, tu panjang cerita. Ada dalil yang sifat dia umum, ada dalil sifat dia khusus. Bukan level kita nak bincang bab tu. Saya pernah pergi satu ceramah, dua orang ulama Azhar bentang di Kedah baru ni, di Universiti Insaniah. Dua syekh daripada Mesir datang bentang kita kerja. Salah seorang dia sentuh, nak jadi mujtahid ni, kata dia, maknanya mujtahid dia tak perlu rujuk kitab ulama lah. Dia boleh baca Quran sunnah, boleh istinbat, buat keluar hukum sendiri. Dia kata kena ada paling kurang 10 syarat. Dia kata paling kurang 10 syarat. Aku, dia kata, satu syarat pun tak ada. Dia tu hadut mengajar puluh tahun dah di Azhar tu, bukan ngajar belah kampung ni, bukan. Ngajar di Azhar tu puluh tahun dah. Hafal berapa puluh kitab pun tak tahu lah kita. Mengaji puluh tahun, mengajar puluh tahun, dia kata aku satu syarat pun tak ada. Mai kita balik ni baru sembang, baru lulus 4 senawi ya, tak mau jadi mujtahid dah. Ni duk ada lah ni. Jadi kacau bilau habis. Mai keluar pula satu istilah, kita tak perlu rujuk mazhab, kita rujuk dalil.
Tuan-tuan, siapa yang boleh tahu dalil kuat tak kuat? Saya buat sentuh satu isu lah, tuan-tuan boleh dengar baik-baik. Ni banyak ni, dia main duduk balik kampung, balik ni kata kita mengaji ni ketinggalan zaman ni, buka kitab-kitab mazhab ni, duduk ketinggalan zaman. Kita buka Quran sunnah terus lah, balik pada zaman salah balik. Ada banyak dah saya dengar belah Kuala ni pun dah ada lah. Malas nak tekak, tak apa, tekak pun tak guna. Orang tak ada, orang jahil ni pergi buat penat tekak. Kawan saya di USAH tu, alim, member dia PhD Tanah Harap, dia kata kat saya senang, orang yang berasa boleh ijtihad ni orang jahil sebenarnya. Orang yang rasa dia pandai, boleh keluar hukum, buka Quran Sunnah, boleh fatwa terus, itu orang jahil sebenarnya. Dia rasa dia alim, tak tahu mana pun. Sebab apa? Sebab dia tak mengaji sungguh. Orang yang mengaji betul-betul, hadam bab mazhab ulama istinbat hukum ni, dia orang cukup cermat dalam bab benda ni. Sebab apa? Dia tahu Maulana Zakaria Kandahlawi almarhum, seorang tuan guru hadis di India, mengaji puluh tahun, mengajar puluh tahun. Selepas beliau mengajar 30 tahun hadis, mengajar 30 tahun kita mengaji pun 3 tahun tak ada, dia mengajar 30 tahun hadis, semua sunan dia dah syarah. Dia bawa keluar satu kenyataan yang orang lain mungkin pelik lah. Apa dia kata? Setelah aku mengajar hadis pun 30 tahun, aku faham bahawa semua ulama mazhab berhujah ada dalil daripada Quran dan hadis. Cara dia ambil itu macam mana? Kita yang tak faham, siapa kita nak judge ulama ni dalil dia kuat ke, ulama ni dia tak? Contohlah saya buat mudah. Imam Syafi'i kata batal wuduk bila sentuh perempuan, walaupun dia bersendiri berbanding 3 mazhab lain. Ya, saya pernah tanya guru saya, bukankah ada hadis yang mengatakan Nabi sentuh isteri dia? Betul? Habis kenapa Syafi'i kata tetap batal? Sebab Syafi'i kata dalil Quran lebih kuat. Dalil Quran lebih kuat. Au la mastumun nisa tu tak boleh takwil ke maksud lain. La masa tu sentuh. Ni kalau macam ni kita pegang ni massa. Man massa farjahu falyatawadda. Siapa sentuh farajnya, kemaluan dia, batal wuduk, ambil wuduk lain. Tu sentuh dengan tangan. La massa ni sentuh dalam kesemua keadaan. Mazhab lain kata la massa tu maksudnya, la massa tu sentuh dengan maksud jima' ataupun sentuh dengan maksud syahwat. Ayat Quran lain juga yang mengatakan bahawa, dalam ayat lain juga mengatakan bahawa maksud sentuh ataupun jima' tu massa. Macam Maryam, bila dia diberitahu oleh Jibril yang dia akan mengandung, apa kata Maryam? Walam yamsasni bashar, tidak disentuh atau disetubuh oleh sebarang lelaki. Macam mana aku nak mengandung? Dia tak kata walam yalmasni bashar. Nampak? Saya tanya, mana kuat? Quran ke hadis? Habis tu? Habis kenapa 3 mazhab lain kata tak batal sentuh perempuan? Dia ada orang, ada pandangan dia orang. Masing-masing ada hujah, walaupun ada lah, okey lah. Sekarang ni pok-pok ni jadi kacau kepada kita ni. Dia kata tak, satu pendapat je betul, lain semua tak betul. Apa payah? Ulama dah bincang habis dah. Benda ni kita panggil furu'. Furu' memang ada khilaf ulama. Kok mana pun mesti ada khilaf. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'.
Dan orang perempuan yang diceraikan tu, dia punya iddah dia 3 quru'. Quru' ni lafaz yang ada 2 makna. Satu masuk suci, satu masuk haid. Habis nak pakai mana? Semua ada hujah. Semua mazhab ada hujah. Sampaikan kadang-kadang kita rasa ulama' tu tak ada hujah. Contoh, saya ambil contoh. Pak puak ni dia dah mula makin kurang ajar sebenarnya. Itu sebab saya cakap. Pasal apa saya kata dia orang kurang ajar? Dia orang tunjuk dia orang tu alim sangat, konon-kononnya, padahal tak ada ilmu mana pun. Baik sembang ke balik kampung ni nampak hebat lah. Tak alim tak mana pun. Tu ya. Isu yang paling popular antaranya isu angkat takbir, angkat tangan masa takbir, intiqalat. Macam kita dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain, sebelum rukuk kita angkat tangan, Allahu Akbar, rukuk, betul? Lepas rukuk angkat tangan, Allahu Akbar, i'tidal, betul? Betul. Mazhab Hanafi tak ada. Abu Hanifah pandangan tak ada angkat tangan masa nak rukuk, tak ada. Satu ulama' besar zaman Abu Hanifah, tak saya Auza'i ke Nakhai, tak silap saya rasa Auza'i, tak silap. Auza'i mai jumpa Abu Hanifah, tegur Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, kenapa kamu kata tak ada angkat tangan masa takbir? Bukankah ada hadis Nabi angkat tangan? Memang ada hadis angkat tangan, dan diriwayat oleh Bukhari, dan itu yang dipakai oleh jamhur ulama'. So kalau kita baca hadis Bukhari tadi, kita akan kata Abu Hanifah salah. Sebab apa? Abu Hanifah tak ada dalil. Tapi bila kita mengaji dalam sikit ilmu hadis, saya tak ada dalam, saya jumpa Tok Guru lah, Tok Guru yang dalam mengaji kita, pergi dengar dia orang cakap. Guru saya kata apa? Bila Auza'i tegur Abu Hanifah kata, aku ada dalil. Aku ada dalil. Nabi kata Nabi tak angkat tangan. Ada hadis mengatakan Nabi tak angkat tangan. Auza'i tegur lagi. Cuba tengok hadis mana. Tengok. Aku riwayat sendiri, kata Abu Hanifah. Aku riwayat sendiri hadis tu. Tuan-tuan, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dia orang ni semua rawi hadis, bukan cak ayam. Kita ni baru pergi dengar je. Ustaz tu ngajak Sahih Bukhari, dengar. Bukan pergi mengaji pun, dengar je. Oh, nampak Syafi'i salah. Oh, sedapnya cakap. Dia orang pergi rawi hadis. Abu Hanifah antara rawi hadis, level dia Al-Hakim hafal 700,000 kata. Kita hafal berapa? Saya nak tanya tuan-tuan hafal berapa? Dan yang kita nak komplain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i ni, dia orang ni seorang-seorang hafal 700,000 kata. Kita hafal berapa? 70,000 ada? 7,000, 700, 70, 7 pun tak ada. Bila Auza'i kata, mana hadis kau? Aku ni, Abu Hanifah tunjuk hadis. Jadi bila tengok Auza'i tengok hadis yang diriwayat oleh Abu Hanifah ada 4 rawi. Sedangkan dibawa oleh Auza'i tadi yang dipakai oleh jamhur ulama ni 3 rawi. Kata Auza'i, tengok, aku ada 3 rawi mana lebih dekat dengan Rasulullah. Dipanggil Ali, sanad Ali. Sedangkan yang tadi sanad nazil, mana rendah sikit, sebab pada ada 3-4 rawi nak sampai kepada Rasulullah. Kata Imam Abu Hanifah, betul, engkau 3 rawi, aku 4 rawi. Tetapi 4 rawi aku ni semua tok guru, semua yang alim sungguh, bukan macam rawi hang tu. Rawi hang tu 3, tapi semuanya cukup-cukup makannya, jadi 4 lebay. Macam 4 lebay ni ambil 4 lebay ni, ambil 4 lebay ni sampai Rasulullah. Sahabat juga, tabi'in juga, tapi level 4 lebay lah. Ni semua level tok guru. Hadis aku lagi kuat, kata Abu Hanifah. So aku ada kaedah, kata Abu Hanifah, bila bertembung 2 hadis, satu angkat tangan, satu tak angkat tangan, aku pakai satu kaedah. Apa dia? Mana lagi hampir dengan makna Quran. Nampak? Mujtahid ni, semua ulama mujtahid ni ada kaedah dia sendiri.
Setiap ulama yang kata mujtahid mutlak ni, pasal apa dia nama mujtahid mutlak? Sebab dia ada kaedah istinbat hukum dia sendiri. Kita kaedah apa pakai? Tak ada. Ni soal ni banyak orang dah buat pening, kita orang kampung ni pening pada tak payah pening. Apa kata Munifah? Angkat tangan, aku lebih prefer tak angkat tangan. Pasal apa? Dia lebih kuat, lebih cenderung dengan makna Quran. Wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah kamu semayang dengan khusyuk. Kalau angkat tangan, angkat tangan, itu menghilangkan khusyuk dalam semayang. Nampak? Jauh apa Nifah istimewa aku. Ada dalil. Tapi kita yang tak mengaji ni, kita ada kata Nifah tak ada dalil. Sebab apa kita buka Bukhari je? Kita tibai Nifah. Tuan-tuan, cermat sikit dalam bercakap. Kita kadang-kadang ialah baru lulus MA, UIA, apa, sembang darah. Dia orang ni duduk bergelumang dengan ilmu daripada kecil. Ya, duduk bergelumang dengan ilmu daripada kecil lagi. Saya sebut hari itu Imam Syafi'i ni umur 12 tahun. Kita 12 tahun boleh buat apa bang? Saya tuan-tuan lah, umur 12 tahun kita boleh buat apa umur 12 tahun? Basuh berak tak pernah clear umur 12 tahun. Terjun parit membolin lagi. Imam Syafi'i umur 12 tahun dah khatam dengan 3 ulama besar Mekah. Khatam mengaji, bukan khatam baca jahama. Khatam mengaji dengan 3 ulama besar Mekah masa tu. Siapa dia? Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, Muslim Zinji, mufti Mekah. 3 orang. Sampai bila orang jumpa mufti Mekah masa tu, Muslim Zinji tanya hukum, dia kata tak payah tanya aku, tanya budak tu. Mana tu budak tu? Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, umur 12 tahun, dibenarkan berfatwa di Mekah, bukan fatwa di Kuala. Umur 12 tahun. Kita baca siapa? Sufyan Sauri, mujtahid mutlak. Siapa yang tok guru Syafi'i umur 12 tahun tu mujtahid mutlak, Sufyan Sauri. Kita baru mengaji, baru jumpa Maulana mana, baru mengaji 3 hari ya. Tu ya, tu pun sembang darah. Faham ah? Tu. Ikut je lah. Apa guru saya kata senang. Takkanlah dalam mazhab ni beribu-ribu lama takkan tak betul. Tak, saya tanya tu satu soalan je. Takkanlah dalam mazhab ni ada beribu lama, takkanlah semua salah. Benar. Nawawi salah, Ibn Salah salah, Ghazali salah, Ibn Hajar salah. Habis semua sesat belaka. Baihaqi salah. Baihaqi hafaz 1,5 juta hadis. Daruqutni hafaz 700,000, 800,000 hadis. Ibn Hajar hafaz juta hadis. Sesat. Kita yang baru mengaji 3 hari hadis ni alim lagi pada depa. Itu insya-Allah. Tak ada pening kepala abang lah. Kalau ada buat pening kat surau ni, pergi masjid ni hambat dengan tongkat mimbar buat pening kepala orang. Tak buat pening kepala orang. Mereka kata kunut bid'ah dah pula. Sedangkan benda tu dah settle lama, tak usah duk bincang. Nak baca, tak mau baca sudah. Tu. Simple. Ya, kita tak kata pula kita tak masuk. Cuma sebagai undang-undang negara, kita kena pakai satu pandangan. Contoh, dalam bab nikah, mazhab kita Syafi'i mengatakan perlu saksi, perlu wali. Kita buat undang-undang Nikman. Menikah di Perak mesti ada wali, dan Malaysia secara khusus umum mesti ada wali, ada saksi. Walaupun ada mazhab kata tak perlu wali, ada mazhab kata tak perlu saksi. Masing-masing ada hujah. Tapi bila undang-undang negara ambil satu pandangan, maka kita balik pada Al-Quran balik. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum.
Taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan taat pimpin. Sebab pimpin pakai hukum mana? Hukum tu pakai. Sebab tu kata kaedah fiqh ada qaulul imam yarfa'ul khilaf. Pemimpin pemerintah tu pakai hukum mana? Ni, pakai. Dia jadi undang-undang. Settle. Malaysia pakai apa? Syafi'i secara umumnya. Cuma ada sikit-sikit lah kes macam zakat, sikit-sikit tu je. Itu pun ada juga bekas pelajar saya telefon tanya saya itu, Ustaz, betul ke kita dalam bab zakat ni kita bayar sekarang pakai duit kan? Kita bayar zakat zakat fitrah dengan zakat kita pakai duit. Mana dia tuan-tuan bawa beras biar buat agama? Tak ada, jenuh. Tuan-tuan bayangkan satu family 8 orang nak, bini lagi, semua bawa seorang-seorang 10 gantang, seorang-seorang 10 gantang. Rasa aku dia buat agama tu jenuh. Bawa duit. Saya kata memang betul dikatakan pendapat tu kita pinjam ataupun kita guna pakai pendapat Abu Hanifah. Saya kata betul. Tetapi saya kata kepada pelajar saya, buka balik dalam pandangan Sirajuddin Bulqaini. Buka balik. Salah seorang ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i, ulama Mesir, guru pada Imam Sayuti rahimahullah. Imam Bulqaini berfatwa, berijtihad, memang boleh keluar zakat dengan duit, dengan nilai, bukan dengan barang. Mana ada qaul dalam mazhab Syafi'i? Mana dalam mazhab pun ada, masih ada pandangan berbeza. Masih ada pandangan berbeza. Sebab apa? Sebab masing-masing pun ulama besar, bukan ulama kecil-kecil. Habis kenapa dia duduk dalam Syafi'i? Sebab dia gunakan kaedah mazhab. Apa kaedah mazhab Syafi'i? 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. 4. Dia tak guna lain. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Paling sikit Syafi'i. Paling sikit. Kalau Imam Malik sampai guna qaul ahli Madinah, qaul sahabi sebagai masalih mursalah, Abu Hanifah guna istihsan. Dan mazhab Hambali, yang menarik yang dia orang mengaku dia orang Hambali tu, tapi sikit dhaif. Hambali Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dia dhaif. Apa kata Imam Ahmad? Hadis dhaif lebih aku suka daripada qaul orang lain. Cakap-cakap orang lain aku tak mau pakai. Walaupun hadis Nabi itu dhaif, aku tetap pakai sebagai hujah. Dia punya kaedah dia macam tu. Boleh bang? Saja nak bawa tuan-tuan itu je. Jangan pening nak. Jangan pening. Tu saya bawa, mana yang kita dah mengaji ni ulama dah kupas habis dah. Kalau tuan-tuan nak cari dalam bab fiqh ni tak ada khilaf, pakai tak jumpa. Maknanya semua ulama setuju tu pendapat, tak mau. Itu bukan fiqh. Fiqh memang macam tu, dia memang ada khilaf. Kecuali dalam bab yang betul-betul jelas, arak haram jelas, babi haram jelas. Tak ada khilaf ulama. Sembahyang maghrib 3 rakaat jelas, tak ada Maliki kata maghrib 4, tak. Tapi dalam bab yang kecil-kecil, bab wudu, basuh muka atau mana, dia memang ada khilaf. Memang ada khilaf. Kalau kita nak buang khilaf tu, nak pakai satu pendapat je, dia akan jadikan fiqh tu sempit, menjadikan fiqh tu jumun. Dia orang yang cadangkan supaya fiqh tu buka, tapi bila dia orang buat macam tu, fiqh tu jadi kecil, jadi sempit, orang jadi susah nak beramal, susah. Kan bila Abu Hanifah ada pendapat boleh bayar zakat dengan duit, kan senang. Ada hujah tak Abu Hanifah? Ada hujah. Ada seorang sahabat bila bayar zakat, dia tak bayar satu cupak. Katalah tuan-tuan sekarang ni wajib satu gantang beras. Biasa kita buat keluar beras mak candu. Dulu mak candu, sekarang ni tanya orang sekarang ni mak candu tak kenal. Mak candu, mahsuri, malinja, mampu tak kenal lah. Katalah tuan-tuan wajib bawa keluar zakat padi, kadar standard dia satu gantang mak candu. Tapi tuan-tuan ada beras lain yang lebih baik, beras basmati, harga 3 kali ganda daripada beras tu ada. Jadi tuan-tuan kata, Imam saya tak mau bayar dengan harga beras, tapi saya bayar dengan basmati tapi separuh.
separuh gantang. Ada sahabat buat macam tu. Dia bayar zakat bukan dengan cukup segantang, dia bayar dengan separuh gantang. Maka Abu Hanifah ambil hadis pendapat sahabat tadi sebagai hujah boleh bayar zakat dengan nilai. Yang penting nilai dia sama. Hujah. Bukan Abu Hanifah mengangur mengigau orang tadi boleh tak, bukan. Faham tak? Tu. Jadi masing-masing ada hujah. So kita nak kata dari siapa kuat? Ni yang orang duk labu-labu hari ni dari mana kuat? Yang hang nak sukat kuat tak kuat tu hang siapa? Tuan-tuan pergi tanya ahli farmasi, dia buat ubat ni kuat, ubat ni bagus. Sekarang ni kita nak picah ubat, kita siapa yang nak picah ubat tu kuat tak kuat? Antara tongkat Ali dengan ginseng mana kuat? Nak tanya. Kita siapa yang nak jah tongkat Ali bagus dengan ginseng bagus? Mana siapa nak jah? Tak tahu, bukan bidang kita. Duduk dia diam sudah. Ulama dah bincang habis sebab itu. Nah, tuan-tuan nak isi minyak kereta, kan? Petron ada, Petronas ada, apa? Shell ada, apa? BHP ada, apa? Bagi. Macam-macam ada, 7-8 syarikat minyak dah ada. Pilih lah. Mula-mula rasa pakai Shell, lepas sebulan tak mau pakai Caltex. Okey. Tak mau Caltex lah, pakai Petron, pakai. Okey. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Ini tuan-tuan tak mau saya Petron tak mau, Caltex tak mau, semua tak mau. Betul? Saya nak pergi korek sendiri minyak buat. Agak okey kan? Tak, tuan-tuan yang nak pergi korek minyak tu ada kepakaran ke? Nak pergi korek minyak tengah laut, nak angkut dengan apa? Macam tu. Macam tukar rumah. Kita nak buat apa? Rumah kayu, rumah apa? Panggil tukang rumah. Tak mau kayu ni, buat kayu ni. Tak mau, saya tak mau Ustaz. Tukang tak mau, saya nak buat sendiri. Nak pergi tebang balok, buat sendiri kayu. Pergi buat. Orang tu dah kerja dia yang tu, pakar dia buat tu kan. Bab agama pun macam tu. Ada pakar-pakar dia buat. Tu je. Kita tak ada masa lah nak bertekak bab-bab macam tu. Ya. Orang dah kupas habis 1000 tahun dah. Kita nak patah balik 1400 tahun sudah nak bertekak balik, penat. Banyak benda ni, orang tak semayang, yang tak puasa, yang dah jadi macam setan. Orang Melayu sekarang ni macam-macam perangai ada. Hak tu yang kita nak ngadap hari ni. Pekah ni dah ada, kupas ulama amai, senang. Cerita. Ni main kampung buat pening orang. Tak boleh, kita tak boleh pegang satu mazhab. Kita nak pegang mazhab pakai 8 pula dah. Boleh bang? Okey. So bersuci ni dua benda. Secara ringkas. Apa hukum suci? Wajib. Pasal apa hukum suci wajib? Sebab nak semayang tu wajib. Baik, sekarang ni tuan-tuan tak isyak tak masuk lagi. Wajib tak ambil wuduk? Tak? Tak wajib. Habis sekarang ni antara maghrib isyak terkentut, terberak, terkencin apa kan? Batal wuduk. Tak lagi macam mana? Masuk isyak wajib tak masuk? Wajib. Bukan wuduk tu sendiri wajib. Tak. Pasal nak semayang maka jadi wajib. Basuh najis dalam badan kita, berstinjak semua pasal apa? Pasal nak pergi semayang. Sebab semayang tu wajib, maka benda yang menyebabkan sah semayang tu jadi wajib buat. Boleh. Tu. Sama. Jadi bersuci ni dua secara umum. Satu, suci daripada najis zahir, najis yang zahir, termasuk istinja. Yang kedua, bersuci daripada hadas. Hadas pula dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ulama kupas senang, kita faham pun mudah. Ya, tu orang Melayu dulu, walaupun duduk zaman orang putih, zaman Jepun puluh ratus tahun pun, kita duduk pegang kita kecil je. Air mutlak, najis, senang. Tak payah nak pening-pening kepala. Ulama pula tu buat pula ilmu fardhu ain.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati baik-baik, yang buat ilmu fardhu ain ni ulama tanah Melayu tanah Arab tak ada. Dia selungguk letak kitab fiqh tu. Nah, kitab fiqh ambil mengaji hang semua. Kalau mengaji alim, tak mengaji bodoh. Tu dia tak ada ni untuk orang awam, kita mengaji kitab ni tak ada. Sebab tu di Mesir tu kalau alim, kalau bodoh tu. Alim pasal dia mengaji semua kitab, bodoh pasal yang tak mengaji. Habis. Kita tanah Melayu ni, ulama tanah Melayu ni faham. Orang Melayu pi nuri getah, pi buat bendang, mengaji pun tak apa bahasa Arab, tak apa nak reti, baca Quran tak. Dia buat ayat lazim. Orang kampung, orang awam ni paling kurang 4 lebih ayat lazim daripada wadduha sampai qadar minah. Orang Melayu panggil ayat lazim. Tuan-tuan jangan pergi cari dalam Quran ada tak nama ayat lazim, tak jumpa. Tu 4 lebih Melayu je bubuh. Pasal apa? Nak bagi mudah orang Melayu ni, paling tidak pun dia hafal. Wadduha, alam nashrah, kuliah. Jadi paling kurang ada kalau orang-orang kampung baca kuliah. Kemudian buat akidah, buat sifat 20 bagi mudah faham. Tuhan tu satu, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan tu ni, mana kita faham. Oh, yang Cina sembah tu bukan Tuhan, yang Hindu sembah tu bukan Tuhan. Simple. Dari segi taharah fardhu ain simple. So orang Melayu boleh hamai. Walaupun dijajah 400 tahun, orang Melayu masih semayang. Kita tengok negeri lain. Kita tengok macam berlaku di Uzbekistan. Tempat lahirnya Imam Bukhari. 70 tahun komunis jajah, habis jahil satu negara. 70 tahun 70 tahun, bukan 700 tahun, 70 tahun habis jahil. Semayang pun tak tahu apa, komunis jajah. Tapi kita tuan-tuan, alhamdulillah, tok guru kita ni dia ada inisiatif, dia cerdik tentu orang Melayu ni. Macam yang kes Allah SWT istilah bila bercerai laki bini ni, apa istilah dia, nafkah bersama, pendapat apa istilah dia, harta sepencarian. Okey, faham, harta pencarian. Itu ulama Melayu yang buat. Ulama Melayu juga, bukan ulama Arab. Dalam kitab fiqh tak Arab tak ada istilah harta sepencarian, tak wujud. Why? Sebab orang Arab memang jantannya yang kerja. Betul dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki wajib sediakan khadam untuk bini. Mati kita. Mati. Bini ni kerja dia 2 je. Hak tu dengan beranak 2 je. Masak tak payah, masuk kain tak payah, kemas rumah tak payah. Sebab tu mak Arab macam badak saja. Minta maaf lah, tapi tengok tanah Arab, mak Arab macam badak seorang. Semua kuli buat. Memang tak wujud lah atas pencarian, sebab semua lelaki cari. Tapi di tanah Melayu ni pergi noreh, bini pergi noreh, pergi bendang, bini pergi bendang. Sagi balik, lelaki balik tidur meneroh ya, balik bini nak masak nasi. Tu cerai, lambat masak nasi cerai, balik gitu Apa pun tak dapat. Padahal yang pergi cari bendang kerja perempuan kerja sama. Maka ulama tanah Melayu buat satu nama istilah harta sepencarian. Nampak? Untuk ingat komen ke ustaz-ustaz tanah Melayu ni? Sebab tu dulu tanah Mekah pun ramai tok guru orang Melayu. Tapi tak bunyi Melayu dah lah, bunyi Arab dah, macam Arab dah. Dia tak ada bunyi labun Perak macam kita lagi dah lah. Cakap dah bunyi Arab dah. Itu dia. Macam Syekh Syekh Yasin Padang, Syekh Abdul Qadir Mandili, Syekh Ismail Zain, semua Melayu tapi dah macam Arab. Tak apa, sebab dia duk cakap dah budaya Arab habis. Itu rupanya orang Melayu ni banyak, genius dia banyak, tapi kita tak nampak itu. Boleh Okey, suci ada 2 secara umumnya. Suci pada najis termasuk istinja, dan suci daripada hadas.
So benda yang tak sama. Benda yang tak sama. Sebab tu najis, kalau najis yang di luar pada badan ni, dia tak boleh cuci lain dengan air. Selagi tak kena air, tak hilang. Katalah ada kat rumah tuan-tuan ada tai kucing yang berak dalam rumah, tuan-tuan ambil tisu lap tak hilang. Najis tu tak hilang. Bebek batu bagi tak hilang. Kena bubuh air juga bagi hilang. Tapi dalam bab istinja dibenarkan. Istinja yang terbaik air lah. Apa istinja paling baik? Kalau tanya kita lah, istinja ni yang paling baik macam mana cara dia? Saki kalau saya cakap tu orang penuh lah jamban buat batu belakang lah. Yang terbaik dalam istinja, kita gunakan batu atau kayu dulu, kemudian baru buah air. Jenuh kau sagi dan air tu penuh dengan kayu, batang rambutan lah, batang getah lah bawa tu kacau, berselerat dalam tu sampah bisi pula tu imam. Tu contoh lah. Sebab itu pandangan ulama yang gitu, terbaik dalam istinja ni kita gunakan batu dulu. Sebab apa? Dia menjimatkan air. Kita buang lu'ain najis tu dengan batu, dengan apa tadi, kemudian baru kita buah air. Itu yang terbaik. Okey. Kalau guna batu saja boleh, tak ada masalah. Tapi larat tak larat tu terpulang. Lalu ke tak lalu pakai batu je, tak tahu. Tak lalu rasa tak. Sebab kita dah biasa dengan air. Zuruh kita tak sama, keadaan kita tak sama. Keadaan kita tak sama dengan tanah Arab. Sebab tu kita ni banyak pakai mazhab Syafi'i, senang sebab air banyak. Wuduk sapu sampai lebih siku, air banyak. Apa? Kena tempat air tak ada macam. Jadi macam-macam pandangan ulama. Boleh. Cara suci ada berapa sini sebut? Ada 4 cara. Pertama istinja. Mana ni untuk suci dalam badan, tubuh badan, bukan suci luar tu, suci tubuh badan tu. Pertama istinja. Maknanya istinja 2. Tuan-tuan jangan faham istinja tu ambil batu. Istinja tu tuan-tuan basuh berak dengan air tu istinja lah. Maksud istinja menyucikan najis yang keluar daripada 2 jalan. Tu maksud istinja. Sama ada tuan-tuan pakai batu ke, kayu ke, air ke, itu nama dia istinja. Faham? Itu dia satu. Yang kedua wuduk. Wuduk maknanya kita berhadas kecil. Kita akan bincang pula apa sebab hadas kecil. So hadas kecil settle dengan wuduk. Yang ketiga dia panggil tayamum. Bila pakai tayamum, pertama tak ada air. Zuhur dah masuk, nak habis lah, air tak ada lagi, duk potong dah lama. Yang ada tu kat rumah tu sebotol, inilah kan nak minum, kan nak makan ni lah air. Kan wuduk, orang Melayu wuduk mana cukup sebotol macam ni. 4 timba habis orang wuduk. Tu je lah, tak payah. Ada tanah belakang rumah tu, ambil tanah buat tayamum. Tu dia. Selagi tak ada air. So tuan-tuan semayang dalam keadaan tayamum sah, tak ada masalah. Tiba-tiba pukul 4 ada air balik, kena ambil semayang lain. Dia. Sebab masih dalam waktu. Kalau lepas tak apa, boleh. Tu tayamum, bincang lain. Yang keempat, mandi hadas. Mana mandi wajib. Dia pun ada kes juga, apa yang menyebabkan mandi wajib. Pertama, yang paling biasa common, bersetubuh lelaki perempuan, sama ada isteri atau bukan isteri. Tu dah faham cerita tu. Lagi keluar mani, sama ada sengaja tak sengaja. Lagi orang perempuan yang keluar haid ataupun nifas. Lepas tu dia nak semayang, dah habis suci dah, maka dia mandi. Itu nama mandi wajib. Tu dah. Tu kita akan bincang nanti, insya-Allah. Okay. Alat-alat suci. Kitab ni macam nota, jadi mudah menung lah baca.
Yang pertama ayo, air. Kalau orang Gerik dia panggil air. Aku nak ikut tak reti. Kita air tu okey lah. Tapi dia orang ada istilah air perak, air beruk. Apa benda air perak? Oh, sungai tu dipanggil air. Sungai Perak tu dipanggil air Perak. Mampu nak faham jenuh. Macam kita ada lemang, ada pulut. Dia apa panggil pulut Lemang tu panggil pulut Benda pulut. Oh, lemang. Jenuh nak faham. Jenuh. Mujur lebih ni orang Gerik dapatlah faham. Tu dah. Okey. Jadi air dapat digunakan untuk mandi. Air yang paling utama lah. Air ni kira paling utama. Untuk suci najis pun boleh, untuk wuduk pun boleh, untuk istinja pun boleh, untuk mandi wajib pun boleh. Yang paling utama. So air tu air apa? Air mutlak. Air mutlak tu apa? Air yang tak campur dengan benda lain. Asal dia apa itu. Memang macam tu. Contoh, air hujan. Lagi air laut. Walaupun air laut tu masin, dia masih boleh bersuci dengan dia. Tu tak nak mandi wajib, tak ada air, ada laut, terjun laut tu. Sah. Masin Ustaz. Masin tak masin bahkan kira. Tu air lombong tu. Payur rasa kan. Terjun boleh, tak ada masalah. Air lombong tu dah jadi kuning-kuning. Ustaz, dia ada tanah dah, boleh tetap mutlak. Sebab apa? Memang asal dia kopi tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi ambil air tadi, bubuh tanah, tu tak jadi. Itu bukan dia jadi sendiri. Kita pergi campur, tak jadi. Tuan-tuan macam tu ambil air, bubuh kopi, tak boleh. Sebab bercampur. Bukan asal dia kopi tu. Sebab tu kata Imam Nawawi, senang je dalam kitab Minhaj dia, apa maksud air mutlak? Yang kata al-ma'ul mutlaq, apa kata Nawawi? Ma yutlaqu alaihi ismul ma'. Sedap bahasa Nawawi, senang. Yang kata air mutlak tu, apa yang dipanggilkan dia air. Ni apa? Air. Boleh? Air. Boleh. Tapi cuba kopi. Panggil air ke air kopi? Air kopi. Kan? Buah garam. Nampak okey macam ni. Dia rasa garam. Air garam. Tak boleh. Buah gula. Jadi manis. Faham kan? Tapi kalau sikit je gula dalam botol ni, ada sikit dia termasuk setengah sudu, berubah tak rasa? Tak. Panggil air gula? Tak. Boleh. Simple Nawawi punya interpret dia mudah. Orang alim kan, untuk guru besar. Bila kata air mutlak, kata Nawawi, ma yutlaqu alaihi ismul ma'. Mana dipanggil air. Sebab tu air tasik ke, air parit ke, walaupun air parit tali air tu kan, tuan-tuan, belah-belah kerian tu, parit tali air yang pergi bendang tu, kalau mata kita ni tali air kita jernih lagi, boleh tahan lah. Saya pernah pergi duduk kawasan-kawasan Lubuk Mabur tu kan, tok menakan tok saudara saya ada situ dulu, arwah lagi. Masa tu duduk itu lagi. Masa tu air pahit tak pernah ada lagi. Dia pergi ambil air sungai dia, air tali air tu je. Kalau orang lama tahu benda ni, kalau ke sungai, budak muda tak nak tengok lah. Orang lama-lama ni tahu lah. Dia ada buat kepung nak tengah sungai tu. Masan zaman tu ada lagi? Tak ada lah. Hebat. Semua pakai paip belaka lah. Pernah tengok lah, tengah-tengah sungai tu dia ada buat kepung. Sungai tu bila air tu tak apa nak comel, jadi dia buat tempat yang agak ni, jadi air tu jadi berkepung, jadi air tu jernih. Dia perceduk air tu lah buat minum, masak lah. Tu air tu jernih sikit. Pernah tengok? Tak tengok lah. Rugi. Saya sempat masa saya kecil tu tengok tok saudara duduk sini, adik arwah tok saya tu duduk situ, duduk di lubuk tu.
Tengok sungai jernih, memang jernih lah. Dia buat kepung, jadi air tu jernih elok. So cedok. Ada yang jahat pergi kencing dalam tu. Budak tak seminyak tu, kata budak lolak tu, dia pergi terjun dalam tu, pergi kencing dalam tu pula. Elok lah orang tu pun cedok minum air tu. Saja tak seminyak betul perangai. Tu. Jadi maknanya orang tu dia punya ihtiyat dah apa itu. Tapi air paling cerdik ni macam ni lah, air mata air lah yang paling jernih lah, sebab dia tapih oleh tanah. Mana kita, sebab tu orang dulu mana telaga sejuk, air telaga tu sejuk. Tu memang original bersih. InsyaAllah kuman pun tak ada macam ni. Dia tapih elok kan. Tu dah. Tapi macam kita biasa ni, air hujan boleh lah, air sungai biasa tu boleh walaupun keruh boleh mandi wajib wuduk. Minum tak lalu lah kita pula kan. Siapa lalu minum air keruh tu, dah macam apa petik teh susu itu pertama. Yang kedua, benda yang kesat untuk apa? Untuk istinja. Batu kayu tadi untuk istinja. Yang ketiga, tanah. Tanah maksudnya tanah yang berdebu. Sebab dalam Quran sebut apa? Sa'idan tayyibah, fatayammamu sa'idan tayyibah. Sa'id ni maknanya benda yang duduk atas tanah tu. Ni nak cerita pun, kita tanah Melayu ni tak pernah ada sangat sebab kita hujan panjang. Dia tanah Arab dia nampak debu tu, nampak. Sa'id maknanya yang duduk atas tanah tu. Sebab tu maknanya tayamum tak payah lapis selemui habis semua. Ambil tanah merah barang sekati, lumur pun tak, bukan apa itu. Ambil je dah, mana melekat tak debu, ada sikit lah jadi debu tu. Yang dipanggil Sa'id dan tayyibah. Cuma orang Melayu panggil tanah. Jangan tu tapi ambil tanah tapi sapu lumur muka dah buat tayamum ustaz. Ada berlaku kes tu, lawak tak lawak lah kan. Saya zaman sahabat, tak silap saya lah kan, bila tak ada air, tanah Arab selalu tak ada air. Jadi Nabi ajar kalau tak ada air tayamum, ganti mandi wajib. Apa dibuat? Digulin nanti pasir, gulin tak apa, tayamum. Bunyi macam lawak. Tak, tayamum mana basuh muka dengan tangan. Kata tuan-tuan nak mandi wajib, air tak ada, tayamum je dah, basuh muka dengan tapak, dengan tangan. Basuh pun tu je, betul. Dah. Oh, senang benar Ustaz, senang. Al-amru iza dhaqa ittasa. Agama ni bila jadi sempit, air tak ada, jadi mudah. Iza ittasa, bila ada air apa, jadi sempit balik, limited. Satu kata mudah, fleksibel. Kita tengok bakal menantu kita tu, bakal menantu itu pion kerja, gaji berapa? 1,200, nak minta 40,000, mampu minta di mana, ada apa jom, Mika ada berapa dah? Adalah pakcik ada 5,000, dah jalan. No, senang, mudah kan jalan ni dah. Bagi menyusahkan orang tak, hidup kita jangan menyusahkan orang tu ya. Islam sendiri tak menyusahkan kita. Saya berapa kali dah pergi mandi sungai, masuk waktu semayang tepi sungai, orang bakal tengok. Semayang tepi sungai pelik benar, semayang dengan slow basah tu pelik benar. Dia tengok salah tau nak semayang. Yang kita rasa nampak susah. Tu belum lagi tuan-tuan, saya kat Mesir tepi laut semayang. Selagi lah. Kalau kat sini buat apa itu, rasa aku dianggap makhluk pelik, mesti viral ni lah. Semayang tepi laut. Dah masuk lah, ujung-ujung lah. Nak mana tu, air tak ada, mandi air laut dia, ambil wuduk air laut dia, orang semayang gitu. Ada kain pasir bersih pula, semayang atas pasir, settle. Lagi dah orang tengok dia. Arab tak ada, dia tak heran lah. Biasa benda tu biasa. Islam tu mudah, apa jadi payah. Yang kelima,
Debu, tanah. Okey, yang kelima benda yang tajam. Maksud tajam ni bukan tajam macam pisau tu. Maksud tajam ni tajam segi zat. Apa dia? Ini untuk apa nama kita panggil samak. Dibar dalam bahasa Arab dia panggil dibar. Samak ni maksudnya kita faham Melayu. Bahasa samak ni basuh babi, basuh anjing dengan babi, itu panggil samak. Lantak lah, itu bahasa punya pasir, lantak lah tu. Samak kulit ni macam ni. Kalau binatang tu macam kita korban lembu, kambing, unta ni, tu maknanya kita memang sembelih dia, memang tak ada masalah, sembelih. So lemak dia tu tak najis. Lemak tu tak najis sebab kita sembelih dia dengan cara yang betul. So dia bukan najis. Yang perlu samak ni dua keadaan. Satu, binatang yang halal dimakan tapi mati tak sembelih. Contoh lembu, pun mampu, tapi kita tahu kulit dia boleh pakai. Kita pun seliat kulit dia, kan dalam kulit tu ada melekat lemak-lemak tu, kena samak. Sebab lemak tu najis, sebab binatang tadi mati tak sembelih. Satu. Yang kedua, binatang memang tak boleh makan. Buaya, bewok. Lagi yang dia merang. Ada orang ambil kulit merang. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak pakai kulit merang, tak tahu. Tapi biasa buaya dah paling glamour tak. Kalau di Eropah tu kulit tu musang pun berbulu tu, dia penak suka sangat tu, mahal tu. Dia ada jenis macam musang berbulu tu mahal tu. Dia sangkut atas. Tu kira mewah tu. So memang binatang tu memang tak dimakan, tak boleh dimakan, tapi kulit dia boleh pakai. So macam mana buat? Samak. Nak hilangkan lemak dia tu dan darah yang melekat pada kulit tu, antara cara dia ialah guna benda yang tajam, termasuk kapur, termasuk tai burung. Lepas tu kalau orang tanya kita, ada ke najis boleh cuci najis? Soalan cepumas. Ada tak najis boleh cuci najis? Ada, dalam bab samak. Macam tai burung pati tu, dia ada, dia punya zat, dia punya ni, dia tajam. Maknanya dia, kalau kita buh atas kulit tu, dia boleh lekang segala lemak tu. Boleh. Tapi dia cuma melekang kan, tapi nak kena cuci dengan air jugalah. Sudah lah. Mana syarak ni dia benarkan sampai kulit ular sawa pun. Macam orang tanya saya, Ustaz, boleh ke jual air ular sawa? Saya kata kalau ikut asal tak boleh. Tapi dalam syarak kulit boleh jual. Kulit. Jadi macam mana Ustaz? Mereka jual kat China tu niat jual kulit. Tanya apek, saya mau jual ni ular, kulit berapa kira? 1,000 lah. 1,000, tapi kalau campur isi 2,000. 2,000 lah, tak boleh. Cina ular sawa sedap minta kedara, haram. Popok ni semua balun. Ular sawa ke katak ke bewok ke, semua terang. Itu yang maksud dia, dunia ni syurga bagi orang kafir. Dia kata dunia syurga bagi orang kafir, semua boleh. Nak berzina ke, nak minum arak ke, nak judi, semua boleh. Islam tak boleh. Sebab tu kata sijnul mukmin. Dunia ni penjara bagi mukmin. Apa maksud penjara? Kita ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. Ada benda kita boleh makan, ada benda tak boleh makan. Kalau kita rasa benda tu menyusahkan, pergi join Cina. Semua boleh. Sebab tu rumah Cina katak tak ada, bewok tak ada, tikus tak ada, cicak pun tak ada. Rumah Melayu buka pintu belakang dapur, katak dulu menurun bawah ni. Cuba Cina breakfast katak settle. Sebab tu kandang kebun Cina babi tak masuk. Nak mampus dia kata, kalau aku masuk kebun Cina dengan aku lebuh. Tak ini. Dia tahu ni kebun Melayu masuk. Okay. So dalam bab samak ni, kulit babi tak dibenarkan dengan kulit anjing dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan kulit babi tetap najis.
kulit anjing tetap najis, tak boleh sama. Lain tak apa, bewak boleh, gajah boleh, badak boleh, semua boleh, kecuali anjing dan babi saja yang tak boleh disama. Mana dia kekal najis, dia tak boleh suci. Okey, hikmah dia syariat suci jadilah wallahu alam. Islam syariat macam tu banyak juga lah, alhamdulillah. Mujur dia buat kitab apa ni, laju lah sikit. Oi, sejuk bang aircon, hebat orang temu ni aircon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma nabi qulna rahman rahmin.